الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia kasih sayangnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada ruangan kuliah Maghrib online Surau An-Nur Fasa 3 Seremban. Didoakan agar seluruh warga AJK diberikan kebaikan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, kehadiran tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau An-Nur Fasa 3A menjadi satu asbab untuk kita mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin, khususnya yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Uyghur, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, didoakan kebaikan menjadi milik mereka dan milik kita bersama. Dan pada masa yang sama, bila kita doakan yang baik-baik untuk orang lain, maka yang baik-baik juga datang kepada kita. Tuan-tuan perempuan, hari ini merupakan hari pertama bulan yang baru setelah bulan Syawal melabuhkan tirainya petang tadi. Dan tahniah siapa yang telah berjaya berpuasa 6. Dan jangan risau dan jangan sedih bagi yang tidak sempat puasa 6. Kita pulun habis-habisan untuk masuk ibadah korban pada bulan depan. Dan mari sama-sama kita meningkatkan kualiti iman dan amal kita. Bersempena masuk bulan baru ni, pasang niat untuk tambah iman, tambah amal. Dan pastikan bulan ini merupakan bulan yang lebih baik dari sudut amalannya berbanding bulan-bulan yang sebelumnya. Rugi kalau bulan ini lebih teruk daripada bulan Syawal. Tak nak, kita tak nak bulan Zulkaidah, Zulhijjah ini lebih teruk daripada bulan Syawal. Bulan Syawal tak nak lebih teruk daripada bulan Ramadan. Jadi setiap hari kita cerita pasal peningkatan amal. Jadi peningkatan umur biarlah selari dengan peningkatan amal. Tuan-tuan perempuan mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan merayu dan menyeru pada tuan-tuan perempuan untuk terus menyumbang kepada pembangunan surau seperti mana yang ada pada Facebook surau. Saya minta AJK untuk type di ruangan komen dan pin. AJK minta tolong Encik Zulkifli tolong pin, tolong type nombor akaun dan pin supaya seluruh yang menonton pada malam ini dapat sama-sama memperpanjangkan manfaat ataupun boleh sama-sama ada yang teringat untuk berinfak, maka boleh sama-sama kita infak. Terima kasih pada Kak Azhar, Siti Maisarah, Kak Nur Azaziyah, terima kasih hadir. Dan kepada Raja Asia Tuan Haji Mat Muda, Kak Ju, Lin Mazlin, terima kasih hadir. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Puan Juridah Osman. Dan jangan lupa tekan button like dan share. Boleh tekan button share, kemudian more option, tekan copy link dan hantar kepada grup-grup yang lain. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Baik, Surah Al-Kahfi seperti mana yang kita dah tafsirkan ataupun kita rumuskan beberapa poin penting pada siri yang lalu. Surah Al-Kahfi merupakan surah yang terawal dalam sejarah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini digelar sebagai Al-Itaqul Awal, antara surah yang terawal. Di saat orang-orang Quraisy buntu mencari jalan macam mana nak kalahkan tentera Islam, nak mengalahkan dakwah Islam, maka mereka telah mengantar Uqbah dan An-Nadhr pergi ke Madinah, ke Yathrib, untuk minta bantuan daripada pendeta Yahudi ataupun ahli kitab. Macam manakah caranya kami nak cantas dakwah Islam? Maka mereka telah berikan 3 soalan. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, yang kedua tentang Zulkarnain, yang ketiga tentang roh. Ketiga-tiganya Nabi dapat jawab. Patah terus semangat mereka untuk berlawan dengan Rasulullah. Pada siri yang lalu juga kita dah bicarakan berkenaan dengan surah Al-Kahfi ataupun cerita Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan surah ini sempena nama pemuda-pemuda Al-Kahfi ataupun sifat yang ada pada pemuda ini. Mereka ni bukan Nabi, tapi cerita mereka layak untuk duduk di dalam Quranul Karim. Kerana apa? Kerana mereka merupakan anak muda yang taat menjaga agama Allah. Maka Allah sematkan nama mereka di dalam Quranul Karim. Tidak ada siapa yang boleh mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan mereka kena beriman dengan cerita Ashabul Kahfi. Sepanjang 1442 tahun Quran diturunkan ini, tidak ada siapa boleh mengaku diri dia Muslim, melainkan dia memang kena beriman dengan cerita ini. Jadi mari sama-sama kita menelaah surah Al-Kahfi. Satu. Yang kedua, di dalam suratul Kahfi, tuan-tuan perempuan sekalian, ada 4 penceritaan yang membawa 4 jenis fitnah akhir zaman. Di mana Ashabul Kahfi itu menggambarkan fitnah yang pertama, iaitu fitnah agama. Di mana akhir zaman ini manusia sukar untuk menghidupkan agama, bahkan diberikan pelbagai bentuk tekanan dalam kehidupan sampaikan mereka tidak boleh beramal. Jadi rugi sangat-sangat ya kalau kita biarkan diri kita hanyut dengan suasana dugaan kehidupan sampaikan kita kurang beramal, seakan-akan sampai kita kena duduk dalam gua baru boleh beramal. Sampai Ashabul Kahfi itu duduk dalam gua untuk menyelamatkan agama baru boleh beramal. Maka kita tak nak jadi macam tu, tuan-tuan perempuan. Maka mari sama-sama kita memperkemaskan amalan kita, kita lawan biar kita boleh hidupkan agama dalam kehidupan kita. Satu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bawakan cerita yang kedua di antara seorang sahabat yang kaya dengan sahabat yang miskin. Yang mana si kaya ni tadi bila diberikan kenikmatan duniawi, dia lupa kepada nikmat Allah, dia lupa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Terima kasih pada Kak Ayah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Zah dan yang semua yang hadir pada malam ini. Maklumlah kuliah-kuliah maghrib ni semua Facebook masjid, semua Facebook ustaz-ustaz semua tengah live bersama. Jadi mari sama-sama kita semarakkan semangat untuk duduk dalam majlis ilmu sama-sama insya-Allah. Baik, jadi cerita yang kedua berkenaan dengan fitnah harta, fitnatul mal. Di mana seorang si kaya itu dia berada daripada situasi yang bahaya kerana dia termakan dengan 2 fitnah. Yang pertama dia kata apa? Ana aktsaru malan. Aku ada harta yang lagi banyak. Ini fitnah yang paling besar di kalangan umat akhir zaman. Kerana manusia mula membuat perbandingan dengan kekayaan. Memiliki kekayaan tidak menjadi satu masalah. Tetapi bila kita start membuat bandingan, maka itulah yang menjadi salah. Sebab rezeki ni Allah punya. Bila kita start buat bandingan, kita terlupa nak bandingkan dengan tanggungjawab yang dipikul. Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki proportionate ataupun selari dengan tanggungjawab yang dipikul. Jadi bila tengok orang tu banyak duit, kita jangan pandang duit yang banyak. Kita pandang tanggungjawab dia kepada masyarakat yang mesti dia pikul. Jadi kalau kita tidak diberikan kekayaan yang banyak, berarti tanggungjawab kita kecil. Kalau kita ada duit yang banyak, maka tanggungjawab kita besar kepada masyarakat. Sama jugalah kalau orang tu banyak duit, maksudnya dia telah memegang tanggungjawab yang besar. Jadi fitnah harta yang pertama bila mana dia buat perbandingan. Yang kedua, bila mana dia memiliki orang yang ramai di bawahnya yang menyebabkan dia akhir hilang pertimbangan. Wa a'azzu nafar. Terima kasih pada yang hadir, Puan Syarifah Ifah, Puan Syamsiyah Saleh, terima kasih hadir. InsyaAllah kita live pada malam ini berkisar tentang surah Al-Kahfi, ringkasan suratul Kahfi bahagian 2.
Di mana fitnah yang kedua yang kita bicarakan pada siri yang lalu adalah berkenaan dengan fitnatul mal, fitnah harta. Yang mana kata Nabi SAW di hari akhirat kelak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan tanya tentang harta pada soalan ketiga. La tazula qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu anil arba'ah. Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Soalan yang ketiga, an malih min aina tasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, mana dapat dan manakah dia belanjakan. Okey. Jadi fitnah harta ni beratlah, sama ada kita dapat harta banyak dan mana dia belanjakan, ataupun kita dapat sikit dan dapat sikit sumbernya pula haram, belanja pula pada benda yang haram. Ni lagi musibah. Paling tidak kalau hartanya banyak, seronoklah dapat duit di dunia. Dapatlah rasa nikmat sikit di dunia, walaupun mungkin akan ditanya banyak esok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. 2, 3. Soalan ketiga ataupun tajuk yang ketiga yang ada dalam cerita yang ketiga yang ada dalam Suratul Kahfi. Hari Jumaat ni semua kita baca Suratul Kahfi tak? Rugi kalau kita tak tahu apa maksud surah tu. Dalam Suratul Kahfi ada cerita yang ketiga, iaitu cerita di antara Musa dan Khidir alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam merupakan dua individu yang hebat. Nabi Musa merupakan Nabi Ulul Azmi, namun tidak menjadi asbab, tidak menjadi halangan untuk Nabi Musa untuk turun mencari Nabi Khidir alaihissalam. Sampaikan Nabi Musa kata, au amdhiya hukuba, atau aku akan jalan selama-lamanya. Ceritanya bermula bila mana Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di hadapan Bani Israel. Bila Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel, maka Bani Israel, salah seorang Bani Israel angkat tangan. Dia berkata, wahai Musa, siapakah orang yang paling bijak? Maka Nabi Musa berkata, akulah orang yang paling bijak. Akulah orang yang paling bijak, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka turun ayat berkata kepada Nabi Musa, berfirman pada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, ada orang yang lebih baik daripada kamu, ada orang yang lebih bijak daripada kamu. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma. Kami berikan dia rahmat di sisi kami dan kami berikan dia ilmu laduni. Masya-Allah. Masya-Allah. Doakan kepada Siti Maisarah sabar dengan ujian lain malam ni, lain kat Dungun. Minggu ni tiap-tiap malam tak okey. Allahu akbar. Terima kasih pada Kak Syah, terima kasih pada Kak Nur, terima kasih pada Puan Jamnah Daud, Sahziatul Siddiq, terima kasih hadir. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Musa ditegur ataupun diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, ada orang yang lebih baik. Maka Nabi Musa pun membuat bekalan pergi jumpa Nabi Khidir alaihissalam, ya. Maka Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir, ya Khidir, izinkan aku untuk menuntut ilmu dengan kamu. Maka Nabi Khidir kata, kamu tak boleh nak sabar nanti. Maka Nabi Musa kata, insya-Allah kau akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Alhamdulillah, lain clear malam ni. Tanya pada Lin Mazlin daripada Johor Bahru. Maka mulalah pengembaraan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Ingat cerita yang ketiga berkenaan dengan Musa dan Khidir. Maka Nabi Musa pun dengan Nabi Khidir sampai di satu tempat, dia naik kapal. Bila mana naik kapal, Nabi Khidir alaihissalam telah membocorkan kapal. Maka kapal itu pun bocor. Nabi Musa berkata, wahai Khidir, kau buat sesuatu yang imrah, syai'an imrah, sesuatu yang salah. Maka Nabi Khidir pun berkata, wahai Musa, bukankah aku dah beritahu kamu tak boleh bersabar? Maka Nabi Musa pun kata, oh minta maaf. Minta maaf lah sebab aku terlupa memungkiri janji. Maka sampai ke muara sungai, mereka pun turun daripada sungai. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam nampak seorang budak sedang bermain-main. Maka Nabi Khidir alaihissalam telah membunuh budak itu. Maka Nabi Musa pun berkata, wahai Khidir, kau buat sesuatu syai'an nukra, sesuatu yang mungkar. Tadi Nabi Musa bercakap, komplain. Maksudnya respect, maksudnya masih bercakap, tak setuju, tapi berlapik. Cerita yang kedua, bila tengok Nabi Khidir bunuh budak, maka dia lebih marah, syai'an nukra, sesuatu yang mungkar. Marah terus Nabi Musa AS kepada Nabi Khidir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Yat Abdullah, terima kasih hadir daripada surau An-Nur, ya. Baik.
minta admin surau An-Nur untuk tag lepas respon tu, tekan pin. Tekan pin, ya. Tekan pin supaya dia boleh melekat je komen kat situ. Terima kasih pada Kak Zahara Ramli, Alok start line clear, katanya, masya-Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Maka Nabi Khidir bunuh budak. Jangan ditanyalah kenapa Nabi Khidir bunuh budak, bukankah sesuatu yang haram? Kita pun sedangkan Nabi Musa pun berkata kepada Khidir sesuatu yang mungkar, apatah lagi kita. Maka Nabi Khidir pun berkata, wahai Musa, bukankah aku dah bagi tahu kamu tak boleh ikut aku, kamu tak boleh sabar. Maka Nabi Musa pun berkata, wahai Khidir, aku minta maafkan aku. Kalau aku buat sekali lagi, tolong tegur aku ataupun berhentikan aku daripada pembelajaran. Maksudnya Nabi Musa minta izin kepada Nabi Khidir untuk belajar dan minta izin untuk keluar kelas. Maksudnya minta izin untuk tak nak belajar. Maksudnya memang kita belajar minta izin. Kita tak nak belajar pun kena minta izin. Macam mana Nabi Musa AS berkata kepada Khidir, kalau aku salah, tolong berhentikan. Maksudnya minta izin Nabi Khidir untuk berhentikan. Bukan berhenti di sendiri. Kita berhenti diri sendiri. Baik. Maka sampai pula mereka ke satu cerita di mana masuk ke satu kampung. Kampung itu tidak mengendahkan kehadiran Musa dan Khidir. Kampung tu tidak mengesahkan Musa dan Khidir AS. Kata lainnya tak clear, ya. Allahu Akbar. Didoakan kepada warga Dungun, ya. Tiup-tiup line baca selawat dan istighfar banyak-banyak, dah okey sikit ni. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Aina hadir. Kak Aina Ismail, terima kasih hadir. Puan Nurzita Muhammad, terima kasih hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Baik. Maka Nabi Khidir telah membangunkan tembok yang runtuh. Bila bangunkan tembok yang runtuh, maka Nabi Musa pun berkata, wahai Khidir, kita boleh ambil manfaat sikit daripada apa yang kita usahakan pada kampung ini. Masya Allah. Boleh? Terima kasih pada Kak Azhar. Maka Nabi Khidir kata, wahai Musa, hadha firaqu baini wa bainak. Sesungguhnya Musa, inilah pengakhiran kita. Sebab daripada awal tadi aku kata kau tak boleh sabar, kau kata boleh bersabar. Tapi bila berlaku peristiwa pertama, engkau cakap. Yang kedua, marah pula. Yang ketiga, bagi cadangan terus. Maka inilah tempat berhentinya kita berdua dan aku terangkan. Lain teruk Ustaz, kata Aina, Masya Allah. Didoakan kebaikan. Diberikan line yang ceria lah kepada Puan Aina. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka Allah Ta'ala ceritakan, berfirman berkenaan dengan cerita itu. Nabi Khidir pun berkata kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya kapal yang aku bocorkan tadi, kapal itu akan jalan di satu jalan, satu sungai, yang mana ada pembesar yang akan tahan. Yang akan tahan itulah, maksudnya apa? Kapal itu akan ditahan. Apabila kapal itu ditahan, maka dia akan sedih lah, kan? Namun bila mana kapal itu bocor, sebabkan aku bocor ni tadi, maka disebabkan kapal itu ada defect, ada kerosakan, maka kapal itu berlayar dengan sendiri, maksud dilepaskan. Maka di saat benda itu berlaku, maka sudah pastilah pemilik kapal itu berasa syukur. Apa yang kita boleh belajar, tuan-tuan? Maksudnya benda yang kita nampak secara asasnya teruk, tetapi sebenarnya di situ terangkum ataupun terlindung, tersirat sesuatu yang besar manfaat dia. Pada peringkat awal, sudah pastilah benda itu benda yang teruk, musibah, kapal bocor. Namun, Allah Ta'ala letakkan hikmahnya di hujung, kapal yang bocor tadi itu tidak ditahan oleh pembesar. Tidak ditahan, maksudnya kapal itu boleh berlabuh, boleh berlayar. Mana lebih sakit, mana lebih sedih, sama ada kapal bocor ke ataupun kapal kena rampas. Sudah pasti kapal lebih kena rampas itu lebih menyedihkan daripada kapal yang dibocorkan. Maka itulah pengajaran dan hikmahnya kepada Nabi Musa AS. Bahawasanya apa yang kita boleh ambil, yang pertama, bila harta itu kita sayang, ya,
Bila harta itu kita sayang, kita gunakan pada jalan Allah fi sabilillah, maka harta itu akan last longer, akan manfaatnya berpanjangan. Gitu. Kalau kita ada harta yang kita sayang, harta itu digunakan pada jalan Allah, maka manfaatnya kepada kita akan berpanjangan. Sama ada dia datang balik pada kita atau manfaatnya Allah datangkan pada sudut yang lain. Tuan-tuan, Allah sebut empunya kapal itu adalah miskina, seorang miskin. Ya, orang miskin ni dia harta dia sikit. Orang miskin ni harta dia tak banyak. Dia cukup makan kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Dah lah harta dia sikit. Rosak pula. Cuba kita berada pada tempat empunya tukang sampan tu. Tanya pada Kak Azhar, boleh fokus. Nanti Kak Azhar tolong type nota apa yang saya cakap ni. Yang lain tak dapat nak dengar dengan clear. Kak Azhar je dengar. Maksudnya apa tuan-tuan? Terima kasih Ustazah hadir, Ustazah Khai. Lepas ni surau An-Nur boleh panggil, boleh jemput Ustazah Khairani Hanim untuk sama-sama berkongsi di kalangan muslimat kuliah, insya-Allah. Baik. Sudah pastilah kita kalau ada harta yang kita sedekah ataupun kita bagi orang pinjam, kita tak expect barang itu rosak. Tapi percayalah, daripada pengajaran cerita ini, harta yang kita guna fi sabilillah pada jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan lindung harta itu, manfaatnya akan dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah sampan ini, sampan itu mengalir manfaatnya kepada tuan itu tadi, walaupun sepatutnya kapal itu boleh ditahan. Jadi harta yang kita bagi pinjam pada jalan Allah Subhanahu wa taala, percayalah dengan yakin Allah yang akan jaga. Kalau musnah sekalipun, Allah akan datangkan yang lebih baik. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Ada kalanya kamu tak suka satu benda tapi baik bagi kamu. Ada kalanya kamu suka satu benda tapi tak elok bagi kamu. Jadi tukang sampan tu dia nak bagi pinjam, dia nak bagi orang tumpang, dia suka. Tapi bila kapal dah bocor, dia tak suka. Tapi bila kapal tu lepas daripada roadblock, dia syukur pada Allah Ta'ala sebab dia bagi tumpang Nabi Musa dan Nabi Khidir AS. Jadi pengajaran yang pertama, kalau musibah datang kepada kita, kita bersangka baik, Allah nak datangkan yang lebih baik. Dalam kitab Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah jaga kamu, karangan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau menyebut bila ujian datang dia ada 4 poin penting. Ujian ni dia ada 4 poin penting, ada perkara penting. Pertama, ujian bila datang dalam kehidupan manusia, yang pertama untuk Allah angkat darjat. Yang kedua, untuk hapuskan dosa yang silam. Yang ketiga, untuk Allah didik kita. Yang keempat, untuk menzahirkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab kita hamba kan? Kita hamba, kita bukan Tuhan. Maka kita ni seorang hamba, kita kena bersedia untuk menghadapi dengan ujian itu. Maka kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, di saat itu, di saat kita ditimpa ujian, kita kena nak kurangkan macam mana impak kesan ujian itu dalam hidup kita. Ada 4, ada 5. Pertama, kita kena beriman kepada takdir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Puan Nurimah Intan. Ya, terima kasih hadir, masya-Allah. Terima kasih Noh hadir. Siapalah Kak Zah, jangan lupa sharing kang. Kak Syah nak tahu juga. Baik, kalau musibah datang, kita bersangka baik, betul ya. Jadi ada 4 benda bila mana ujian datang. Pertama, untuk angkat darjat. Yang kedua, untuk hapuskan dosa. Yang ketiga, untuk mendidik kita. Yang keempat, untuk buktikan kita ni hamba. Kita tak boleh nak elak. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Kita ni dicaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Dr. Aid Abdullah Al-Qarni sebut, bila mana ujian datang, kita kena bersedia dari sudut mental. Cara kita berfikir terhadap ujian itulah yang menyebabkan kita nampak ujian itu mudah. Pertama, kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, siapa yang ikut kuliah saya pada siang hari, dia tahulah konten ataupun poin-poin yang disebut oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ni. Yang pertama, kita beriman pada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tahu yang datang itu takdirnya memang kita,
maka kita akan tenang berhadapan dengan ujian. Ya, sebab Nabi sebut dah, sesuatu mudarat dan manfaat tidak akan datang kepada kita melainkan itu memang telah ditakdirkan pada kita. Satu. Yang kedua, kita tahu bahawasanya mudarat itu, ujian itu datang daripada Allah yang Maha Penyayang. Kalau Allah bersifat Maha Penyayang, kita tidak akan berasa sedih dan gusar kerana Allah yang Maha Penyayang yang turunkan ujian. Kalau kita tahu seorang itu Maha Penyayang ataupun seorang itu sayang kepada kita, memang kita tak akan bersangka buruk pada dia. Pada mak ayah sebagai contoh, adakah kita bersangka buruk pada mak ayah? Tak ada. Kita tak akan bersangka buruk pada mak ayah pasal mak ayah kita memang sayang kita. Tak. Sama juga mak ayah dengan anak. Mak ayah tak akan bersangka buruk dengan anak sebab anak memang sayang mak ayah. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang daripada ibu yang kehilangan anak. Dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu sayangnya Allah kepada manusia lebih sayang daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian berjumpa kembali. Bagaimana perasaan seorang ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang ibu bila kehilangan anak? Sedih tak? Sedih. Tiba-tiba jumpa balik. Sayang tak? Lagilah ada sayang. Pasal tadi anak tu hilang, tiba-tiba jumpa depan mata. Sayang. Kata Allah Ta'ala, aku lebih sayang daripada ibu ni tadi kepada anak dia, pada kita. Jadi kalau kita tahu Allah sayang pada kita dan yang datang tu ujian daripada Allah yang Maha Penyayang, macam mana? Jadi kita rasa kita akan bersangka baik lah. Kita akan bersangka baik. Baik. Dua. Yang ketiga, kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, bila ujian datang, selain daripada kita beriman pada takdir Allah, dan yang kedua kita bersangka baik, ujian itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, cara kita nak kurangkan impact adalah kita pandang orang lain yang lebih susah. Kita pandang orang lain yang lebih susah. Bila kita rasa kita dipotong gaji, ada orang hilang pekerjaan. Bila kita rasa kita hilang pekerjaan, ada orang mati kerana COVID-19. Nampak? Jadi setiap ujian yang datang tu, kita selalu tengok orang lain yang lebih teruk ujian. Baru kita akan rasa tenang di saat berhadapan dengan ujian. Dan yang keempat, kata Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, berhadapan dengan ujian untuk manage kita punya expectation, untuk ubah cara persepsi kita terhadap ujian. Selain kita beriman pada takdir, beriman pada Allah yang Maha Penyayang, kita tahu ujian itu datang dan ada orang lebih teruk. Kata pengarang kitab, kita kena bandingkan nikmat yang banyak yang telah kita dapat. Jadi kalau kita tahu nikmat yang banyak kita dapat, Allah cabut sikit saja nikmat, berbaloi tak? Ataupun perlu ke kita berkeluh kesah? Kita tak perlu keluh kesah sebab Allah bagi nikmat banyak. Macam kisah yang saya dah share pada tuan-tuan perempuan, siapa yang ikut kuliah saya sebelum-sebelum ni, bagaimana seorang pakcik tua, dia kena sakit lelah, tak cukup oksigen. Maka pihak hospital telah bagi dia oksigen daripada pihak hospital. Apabila dia telah sihat, dia keluar daripada hospital. Dan pihak hospital telah memberikan bil kerana ambil oksigen daripada tong gas. Dan pakcik itu menangis teresak-esak. Maka pihak hospital pun berkata, wahai pakcik, kami minta maaf kerana memang kena bayar kerana ini oksigen daripada pihak hospital. Pakcik tu kata, bukan kerana mahal nak bayar ni, bukan. Bukan kerana tong gas ni, bukan sebab aku menangis, bukan kerana oksigen yang aku duduk pada tempat kamu ni, bukan. Yang aku sedih dan menangis adalah kerana betapa banyaknya oksigen yang aku sedut kepada Allah daripada bumi ini yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyaknya hutang yang aku kena bayar dengan Allah Ta'ala. Dengan hanya satu malam aku sedut oksigen, bil keluar macam ni, aku tak dapat bayangkan betapa banyaknya hutang aku pada Allah Ta'ala yang aku hirup oksigen selama 93 tahun aku dah hidup. Hanya satu malam aku hidup dengan oksigen kamu tunjukkan bilnya banyak ni. Yang 93 tahun aku hidup oksigen percuma daripada Allah Ta'ala. Tak tahu macam mana aku nak bersyukur, nak bayar hutang pada Allah Ta'ala. Nampak? Jadi bila kita berhadapan dengan ujian yang Allah tarik nikmat satu persatu, kita kena bandingkan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Jadi baru kita boleh manage, baru kita boleh kawal pemikiran kita.
Sebab banyak nikmat Allah berikan. Allah bagi kita oksigen selama 60 tahun kita sedut secara percuma. Tiba-tiba datang COVID-19, kita tak boleh bernafas. Kena sedut bagi oksigen. Ada yang duduk dekat hospital 6 hari, ada duduk kat hospital 8 hari. Dia check tu, oximeter. Tengok kadar oksigen dalam paru-paru, dalam badan. Turun lebih, bawah 94, kena admit. Itu dunia. Itu nikmat oksigen yang baru dicabut. Sedangkan selama lama hari ni kita hidup di dunia ini dengan oksigen yang percuma, kita tak tahu berapa banyak hitung nikmat yang yang telah kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Baik, maka si miskin yang mempunyai kapal ni tadi berasa sangat terharu kerana kapal yang bocor tadi telah menyebabkan selamat melepasi roadblock. Baik, terima kasih pada yang hadir. Masya Allah, banyak kedatangan pada malam ni. Syamruddin Samad, Norimah Intan, terima kasih hadir. Dan semua yang hadir, Masya Allah. Jangan lupa tekan button like dan share masjid ataupun surah An-Nur fasa 3A Seremban Selatan kepada Ana Roy Ismail. Masya Allah, nikmat Allah terlalu banyak yang kita nikmati selama kita hidup, betul ya. Nikmat terlalu banyak, Allah cabut sikit je kita mengeluh. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah dan berduka cita. Bila ditimpa kesusahan, dia mengeluh. Bila diberikan kesenangan, dia kedekut. Itu manusia. Siapa yang sebut ni? Empunya alam ini. Pencipta manusia bagi tahu, manusia ni bila diberikan nikmat, suka mengeluh. Bila ditarik nikmat, dia mengeluh. Bila diberikan duit yang banyak, dia kedekut. Baik. Maka Nabi Khidir AS bagi tahu kepada Musa cerita yang kedua, di mana Nabi Khidir AS membunuh budak ni tadi. Bila bunuh budak, kata Nabi Khidir AS, budak ni nanti akan merosakkan iman mak bapak dia. Sedangkan mak bapaknya merupakan orang yang soleh. Maka disebabkan mak bapak dia soleh, anak ni tadi telah yang bakal merosakkan iman mak bapak dia. Maka aku datang, aku bunuh budak ni atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah gantikan dengan anak yang lebih baik. Allah gantikan dengan anak yang lebih baik yang boleh menyebabkan mak bapak dia ke syurga. Yang Nabi Musa marah kepada Khidir sebab benda mungkar. Janganlah ditanya kenapa Nabi Musa marah, kenapa mungkir janji. Tak, tengok benda mungkar memang kita akan marah. Itu sifat orang yang beriman. Tengok benda mungkar dia tak boleh terima. Tapi apa yang berlaku sebab Nabi Khidir AS yang sedang berdakwah, yang sedang berlaku. Nabi Khidir ni orang yang hebat, Nabi. Maka pengajaran daripada cerita yang kedua, mak bapak yang soleh akan menyebabkan anak ke syurga. Kebarangkalian untuk anak ke syurga itu lebih besar apabila mak bapak dia adalah orang yang soleh. Sebab dalam kisah Nabi Khidir AS membunuh budak ni tadi, Nabi Khidir bagi tahu sebabkan mak bapak dia soleh, maka Allah Ta'ala matikan budak ni. Mula-mula kita nampak budak ini dimatikan demi menjaga iman mak bapak dia. Jadi budak ni mati awal. Yang kita boleh pandang daripada mafhum mukhalafah, pemahaman secara reversal, mak bapak yang memiliki iman yang baik akan menyebabkan anak ini ke syurga. Ya, cuba bayangkan anak tu mati kecil. Kata Nabi SAW, anak yang mati kecil semuanya ke syurga. Bahkan anak yang mati kecil akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, masa aku hidup di dunia dahulu, Engkau cabut nikmat memiliki mak dan ayah. Maka hari ini tolong datangkan mak ayah aku di dalam syurga. Maka kalau katalah mak bapak ni ahli neraka pada saat itu, waliyadzubillah, maka anak ni nanti akan minta jaminan daripada Allah Ta'ala untuk letakkan mak bapak dia di syurga sebab anak ni tadi mati awal. Maka beruntung, bukanlah kita nak kata syukur ada anak mati awal, tak. Beruntung kerana Allah Ta'ala dah simpan anak kita di syurga. Kalau katalah anak kita mati kecil, kan, mati kecil, siapa tak sedih? Sedih. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Allah hantar malaikat kepada mak bapak yang kematian anak kecil, dan Allah tanya pada malaikat, apa yang
yang mereka cakap. Malaikat kata mereka istirja' ya Allah. Mereka pulangkan balik pada engkau ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Allah Ta'ala kepada para malaikat, binakan rumah dalam syurga dan namakan rumah itu Baitul Hamd, rumah puji-pujian. Bayangkan besarnya nikmat kepada orang yang yang diuji apabila anak mati kecil. Dengan adanya jaminan untuk memiliki rumah dalam syurga. Allahu Akbar. Kan. Ustazah Zawiyah Hasan ada ustaz, masya-Allah. Terima kasih ustazah hadir pada malam ni. Kita nampak kesian tak? Tapi budak ni semua hantar syurga dah. Kalau tengok cerita di Palestin, cerita di Syria, tengok budak kecil mati awal, Allahu Akbar. Bagi mak bapak di Syria tuan-tuan, mereka punya mindset adalah apa dia? Beza mereka dengan syurga hanyalah satu peluru je. Saya sempat telefon kawan-kawan saya yang berada di Syria, dan ada juga sahabat-sahabat yang di Palestin, yang orang-orang Palestin duduk di Kuala Lumpur ni jadi imam merata tempat. Saya telefon, macam mana keadaan? Dia kata, Syekh, ya sabran. Dia kata, Syekh sabran. Kan? Sesungguhnya kita dengan syurga dipisahkan dengan hanya satu peluru. Takkah engkau rasa nak sangat mati syahid? Kata. Itu yang telah ditanamkan oleh orang-orang kepada mak-mak di Syria dan di Palestin. Di Palestin sebagai contoh. Sebab mindset mak-mak di Palestin, biar anak mati syahid, jangan tanah air tergadai. Allahu Akbar. Sebab siapa tak nak hantar anak pergi syurga? Dengan biarkan anak itu ditembak, bukanlah dibiarkan, maksudnya berlawan dengan penjajah itu, satu peluru hantar syurga. Jadi secara reverse psikologinya, yang kita boleh faham mafhum mukhalafahnya, bila mak bapak soleh, Allah hantar anak ke syurga lebih awal. Jadi selalunya mak bapak yang baik, Allah akan datangkan anak-anak yang baik. Secara umumnya begitu, sunnatullahnya begitu. Kalau mak bapak dia seorang yang baik, Allah pastikan jalan anaknya baik juga. Baik, clear. Dan apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala gantikan anak yang lebih soleh. Ya, secara umumnya tuan-tuan perempuan, kita ni baik macam mana pun, dengan anak memang kita kalah. Ya tak? Dengan anak memang selalunya kita kalah. Kita memang boleh jaga agama. Ayah boleh pergi masjid, mak boleh jaga iman, mak boleh jaga pakai tudung labuh, boleh jaga agama. Tapi main tang anak, bila main tang anak, kadang-kadang kita boleh tewas. Anak minta, ayah nak keluar dengan boyfriend, contoh, ya tak? Anak minta keluar dengan boyfriend, ayah ni goyang lutut. Kan? Yalah, maklumlah anak tu dah besar, kan dah kerja apa semua, anak perempuan. Dia bagi duit pula setiap bulan 500. Tiba-tiba dia nak keluar dengan boyfriend, ya tak? Kita bapak ni pejam mata je lah bagi. Ini ujian. Ini ujian bagi mak bapak. Sebab sayang pada anak ni kadang-kadang kalah. Dan sayang pada ujian pada harta kita boleh tahan-tahan lagi. Tapi kalau ujian pada anak, kadang-kadang mak ayah kalah. Dia bukan kira ustaz tak ustaz. Ustaz pun kadang-kadang tewas juga dengan pujuk rayu anak. Nah, sebab itu kalau kita tengok kisah Nabi Nuh AS, Nabi Nuh tewas dengan anak dia. Maksudnya anak dia tidak masuk di kalangan orang yang soleh. Anak Nabi Nuh, anak Nabi Lut, anak Nabi siapa lagi? Banyak di kalangan orang-orang yang disayangi lah, orang yang hebat. Nabi Lut itu sebagai satu contoh. Anak dan isterinya termasuk di kalangan kaum homoseksual LGBT. Nabi Nuh AS buat kapal, anak sendiri tak naik kapal. Ini sebagai contoh pada kita. Bukan mak bapak yang baik itu menjadi jaminan anak baik. Tapi secara umumnya, aghlabiyahnya, secara umumnya, kalau mak bapak baik, anak akan jadi baik. Maka habis cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, ini mungkin cerita yang terakhir lah sebelum kita simpulkan. Tak sempat rasanya nak cover cerita Zulkarnain. Zulkarnain kita bawa minggu depan lah. Cerita yang ketiga di mana Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke dalam bandar dan dalam kampung dan bangunkan tembok. Kata Khidir AS, di bawah timbunan tembok itu ada harta anak yatim. Maka disebabkan kita datang, maka tembok itu terbangun, anak yatim dapat harta mereka. Dan apa dia punya key point dia adalah wa kana abuhuma salihah. Dan sesungguhnya bapa kepada dua orang anak yatim ini adalah orang yang soleh. Nampak, dengar betul? Wa kana abuhuma salihah. Mak bapak dia soleh. Disebabkan mak bapak dia soleh, maka Allah Ta'ala jumpakan harta anak yatim itu. Maksudnya apa tuan-tuan puan? Maksudnya mak bapak kalau kisah ataupun risau anak-anak dia,
kurang rezeki, sempit rezeki, mak bapak kena jaga iman dan amal. Kadang-kadang kita tengok mak bapak kerja siang malam pagi petang untuk kumpul duit, untuk bahagikan anak, tapi sampai lupa semayang, sampai langgar syariat, sampai keluar dengan lelaki perempuan, sampai tak terlupa jaga batasan agama, sampai bercampur lelaki perempuan, ikhtilat. Kan, campur lelaki perempuan, macam-macam. Pergi appointment lelaki perempuan, hilang habis dah sifat-sifat penjagaan agama. Dia menyangkakan harta itu boleh beri kebahagiaan pada anak. Sedangkan dalam kisah Khidir dan Musa ini, Allah sebut dalam Quran, wa kana abuhuma salihah, disebabkan mak bapak dia soleh, maka Allah jumpakan harta itu buat anak-anak yatim. Yang kita boleh ambil pengajaran daripada cerita yang ketiga, ayah dan ibu yang soleh akan memberi ruang kepada anak itu untuk mendapat rezeki yang melimpah ruang. Harta banyak belum boleh menjamin anak untuk cukup, ya. Namun kalau kita beri iman dan amal, kita berikan iman, kita jaga amal, Allah Subhanahu wa taala yang digelar sebagai Ghani, yang bersifat maha kaya, ia akan memberikan limpah rahmat dan nikmatnya pada anak-anak kita. Nampak tak situ? Dua cerita yang terakhir berkait rapat anak dan mak bapak. Jadi, ialah kalau anak-anak kita nak masuk UPU, anak kita nak SPM, anak kita nak masuk universiti, anak kita nak pergi interview kerja, mak bapak kena banyak istighfar banyak. Kita kena banyak istighfar. Jangan suruh anak tu, Long, kau istighfar dulu Long, nak pergi exam. Tak. Mak bapak istighfar banyak lebih sikit. Sebab rezeki anak ni terkait dengan iman mak bapak juga. Macam saya lah, cerita saya kan, saya dah cerita dah hari tu, saya dulu line agama tu CP-CP je nak terlepas. Tapi sebab doa mak itu menyebabkan akhirnya berada di landasan, maksudnya berada di bidang agama. Walaupun dari sudut jalannya tu memang agama ni pilihan ke bawah lah, pilihan ke-5 ke-6. Tapi sebab doa mak bapak, saya percaya iman mak ayah saya ataupun amalan mak ayah saya menyebabkan akhirnya Allah Ta'ala dorongkan punca rezeki yang alhamdulillah lah, ya. Sama juga dengan kita tuan-tuan perempuan, kalau kita ada mak ayah, minta diorang jaga amalan. Sebab pintu rezeki kita kadang-kadang terkait dengan iman dan amalan mak bapak. Boleh faham semua, Jadi dua cerita yang terakhir ini berkisah tentang hubungan mak ayah yang baik. Pertama, akan cepat hantar anak ke syurga. Yang kedua, akan murahkan rezeki anak-anak. Kalau kita faham dari sudut reversal mafhum mukhalafahnya, kalau mak bapak tidak jaga agama, kalau mak bapak tidak jaga agama, maka kesan daripada anak-anak. Kita kadang-kadang hantar anak pergi sekolah agama. Along, pergi baca Quran. Along, pergi sembahyang. Along, pergi puasa sunat. Along, pergi infak. Kita suruh anak kita buat amal, sedangkan kita tidak beramal. Ini musibah, ini tempang. Kita nak anak kita baik, mak bapak dulu kena baik. Kita nak anak kita murah rezeki, mak bapak kena banyak istighfar. Anak kita nak pergi interview kerja, bapak kena sembahyang hajat, taubat. Anak nak pergi kahwin, nak cari menantu, anak kita jumpa dia punya boyfriend bagi contoh, tak? Bapak kena banyak sembahyang taubat. Wa kana abuhuma salihah. Anak kita tak bertemu jodoh, bapak sembahyang taubat banyak. Anak kita hidupnya porak-peranda, kerja sana orang marah, kerja sini orang marah. Sebelum kita nak salahkan anak, kita angkat tangan sebagai bapa, ya Allah, apa dosa silam aku yang kau nak tunjukkan pada diriku, ya Allah. Aku rasa sedih di atas apa yang berlaku pada anak aku, ya Allah, tolong ampunkan salah silap. Bapa kena minta ampun pada Allah kalau hidup anak porak-peranda. Ya, jadi mak bapak ni penting sangat. Sebab itu beruntung kalau ada siapa mak bapak jaga mereka sungguh-sungguh. Beri mereka ruang untuk melakukan amal ibadat. Hantar mereka pergi haji, hantar mereka buat umrah, berikan mereka keselesaan untuk beramal. Kerana amalan mereka menjadi sebab pintu-pintu rezeki kita terbuka. Ya. Jadi baik, secara kesimpulan cerita Musa dan Khidir ini membawa satu fitnah yang ketiga, membawa satu fitnah, iaitu fitnah ilmu. Ya, fitnah ilmu yang terakhir, fitnah ilmu. Yang cerita yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ini fitnah ilmu, di mana Nabi Khidir, Nabi Musa AS, Nabi Ulul Azmi, pangkatnya tinggi,
tapi dia sanggup meninggalkan title ataupun pangkat sebagai Nabi Ulul Azmi untuk turun mengembara cari Nabi Khidir AS, au amdiya hukuba, ataupun dia berkata aku akan jalan selama-lamanya. Sama juga orang akhir zaman, tuan-tuan. Kita dah akhir zaman. Baik, silakan Kak Yat, ya. Silakan Mak Sujam. Sikit lagi, ya. Di mana fitnah ilmu ini akan datang pada kita daripada pelbagai sudut. Pertama, bila kita ada ilmu, kita mula akan cari salah orang. Ini fitnah. Yang kedua, bila mana kita ada ilmu, kita mula meremehkan orang lain. Ini fitnah. Yang ketiga, bila kita ada ilmu, kita mula memisahkan manusia daripada kesatuan Islam. Ini fitnah. Fitnah berlaku bila mana kita letakkan manusia, kita pisahkan Islam, kita pisahkan manusia daripada diri kita. Ilmu, Allah sebut Allah angkat orang yang berilmu. Itu Allah sebut. Tapi bukan itu alasan untuk kita bangga diri, bahkan merendahkan orang lain. Saya degree Jordan sebagai contoh, kan? Saya hafal Quran. Saya mengaji kitab. Saya sanadnya sampai sunan, saya qiraat sampai 10 qiraat. Saya sunan tis'ah bersanad, contoh. Jadi kita pandangkan, saya PhD, Profesor Madya, doktor. Jadi awak tak berapa layak cakap dengan saya pasal saya tinggi. Awas, ini fitnah akhir zaman. Ilmu patutnya menjadikan kita lebih rendah, menjadikan kita lebih tawaduk, bukan menjadikan kita lebih berbangga diri dan akhirnya jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitnah ilmu. Sebab itu bahaya kalau kita ada ilmu, maka kita mula mencari salah orang. Ilmu kita sepatutnya gunakan untuk beramal, bukan mencari salah. Kita ditugaskan untuk menjadi da'i, bukan menjadi hakim, menjadi qadi. Qadi biarlah qadi buat kerja. Kita da'i, kita ajak manusia. Kita mengajak buat baik. Ini kita tengok, alas, semayang pun kelang kabut. Aku semayang, betul laki lagi. Habis. Iblis merupakan hamba Allah Ta'ala. Dia hilang pertimbangan kerana Allah berikan dia ilmu yang dia tak boleh nak kawal. Jadi fitnah ilmu ni besar, tuan-tuan dan puan. Kita dituntut untuk menuntut ilmu, bukan untuk mencari salah orang. Tapi kita dituntut untuk menuntut ilmu, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ahli keluarga kita, dan mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita start menghukum, biarlah kita menjadi orang yang mengajak. Kalau kita start menghukum, orang akan lari. Orang akan lari daripada kita. Biar bodoh-bodoh jangan jadi riak, kata. Bahaya babak bodoh-bodoh ni jangan, ya. Nanti kan jadi viral pula. Penyakit ujub paling takut, betul Kak Azhar. Betul, ya. Jadi mari sama-sama kita persiapkan amalan kita. Kita dah pun berada di awal bulan ni, buat persiapan amalan apa yang kita nak buat sepanjang bulan Zulhijjah, Zulkaidah dan Zulhijjah ni, supaya kita boleh membuat persiapan awal dan boleh beramal sebaik mungkin, lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Yang kurang itu kelemahan diri saya mewakili barisan AJK Surah An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan perempuan di surau ini, dan boleh terus menyumbang kepada akaun surau yang telah pun dipaparkan di ruangan komen, dan boleh like surau. Ingat kata Nabi SAW, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan masjid, maka Allah Ta'ala akan bangunkan sebuah rumah dalam syurga. Jadi mari sama-sama kita menyahut seruan untuk menegakkan syiar Islam, iaitu surau Seremban 3A, Surah An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, untuk sama-sama kita bangunkan pembangunan surau, kita dapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Kalau tak mampu menyumbang, jangan lupa tekan button like dan share. Ada yang mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini, maka kita mungkin dapat pahala berpanjangan, dipanggil passive income, dari sudut pahala saham akhirat yang berpanjangan. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan katsira. Sama-sama kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita masuk pada surah Al-Kahfi part 3. Surah Al-Kahfi bahagian 3. Wassalamualaikum. Terima kasih pada semua yang hadir.